Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk unit 2, maksud beriman kepada qada dan qadar. Okey, seperti yang kita semua tahu, beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6. Baik, apa itu maksud beriman kepada qada dan qadar? Okey, kita tengok yang pertama. Beriman kepada qada dan qadar bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Okey, maksudnya dekat sini kita sebagai manusia, kita wajib percaya, kita kena percaya dan yakin Allah dah tentukan sesuatu perkara dan perkara tu akan dilaksanakan mengikut ketentuannya. Okey, contoh seperti takdir yang berlaku kepada setiap manusia, semuanya telah ditentukan dan akan dilaksanakan mengikut ketentuan. Okey, saya bagi satu contoh seperti berlaku kekayaan. Macam mana seseorang tu boleh jadi kaya, cara seseorang tu boleh jadi kaya, seperti berniaga dalam keadaan jujur, itu boleh menyebabkan seseorang tu menjadi kaya dan sebagainya. Baik, kita tengok yang seterusnya. Setiap orang Islam wajib juga mempercayai bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah yang termaktub sejak azali. Maksudnya setiap daripada kita ni, kita memang kena wajib percaya apa yang berlaku kepada kita semuanya telah ditentukan oleh Allah sejak azali. Maksudnya kita belum lahir lagi, Allah dah tentukan setiap perkara yang akan terjadi dan setiap perkara yang akan berlaku kepada kita. Okey, saya bagi satu contoh. Contohnya seperti berlaku kesusahan. Kita kena percaya setiap yang berlaku itu ada hikmah. Kenapa? Sebab Allah takkan saja-saja uji seseorang itu kalau orang tu tak mampu nak menghadapi sesuatu perkara. Okey, kita tengok yang ketiga. Segala yang berlaku dalam alam ini, sama ada baik ataupun buruk, telah ditentukan oleh Allah dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman. Perkara-perkara yang terjadi dekat dalam alam ini, tak kiralah baik ataupun buruk, Allah dah tentukan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keadilan tanpa kezaliman. Okey, kita kena fikir bahawa setiap yang berlaku tu ada sebabnya. Kenapa sesuatu perkara itu berlaku? Okey, saya bagi satu contoh. Berlaku kematian. Setiap daripada kita pasti akan merasa kematian. Cuma sama ada cepat ataupun lambat. Dan macam mana cara kita mati itu pun tak sama, berbeza. Itu yang dimaksudkan dengan setiap perkara yang dilalui manusia itu ditentukan dan dilaksanakan mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita tengok yang seterusnya. Setiap manusia wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Okey, saya rasa yang ni semua orang mesti faham bila baca ayat ni. Okey, saya bagi satu contoh. Kita sebagai manusia, kita wajib berusaha dan berikhtiar. Okey, contohnya saya bagi, kita nak berjaya dalam pelajaran. Okey, macam mana kita nak berjaya? Okey, yang pertama kita kena berusaha untuk capai apa yang kita nak. Okey, contohnya seperti apa? Seperti ikut kelas online ke, buat latihan yang guru bagi dan macam-macam. Itu dalam konsep berusaha. Okey, kita tengok berikhtiar. Okey, bila kita dah usaha, kita ikhtiar. Macam mana? Kita kena bersungguh-sungguh cari jalan. Macam mana kita nak join kelas? Okey, andai kata kalau kita tak dapat nak join kelas online pun, kita cari cara lain, cari jalan lain. Contohnya seperti tengok video pembelajaran yang guru hantar ataupun buat latihan dan macam-macam.
Okey, selepas daripada usaha dan ikhtiar, apa yang kita kena buat? Kita kena berdoa. Sebab apa? Sebab setiap apa yang kita usaha dan ikhtiar perlu diiringi dengan doa. Boleh faham setakat ni? Kalau boleh faham, cakap Alhamdulillah. Okay, kita tengok yang seterusnya. Sekiranya apa yang dicita-citakan masih tidak tercapai, walaupun manusia telah berusaha, berikhtiar dan berdoa, maka perlu diingati dan diyakini bahawa ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Maksudnya kat sini, kita sebagai manusia, kita jangan putus asa kalau kita dah usaha dan ikhtiar dan doa dah pun. Kalau kita dah buat semua tu tapi kita masih tak dapat lagi, kita jangan putus asa. Kita kena yakin setiap yang berlaku ada hikmah kenapa sesuatu tu berlaku. Kita jangan salahkan diri kita jangan salahkan orang lain dan jangan persoalkan kenapa kita tak dapat sesuatu perkara. Ada sebab kenapa Allah tak bagi apa yang kita nak tu sekarang. Mungkin apa yang kita nak tu kita tak dapat sekarang tapi kita akan dapat nanti. Sebab kita mungkin akan rasa sesuatu perkara tu baik untuk kita, tapi Allah lebih tahu sama ada ia baik ataupun tidak untuk kita. Boleh faham setakat ni? Okay, kalau boleh faham, cakap Alhamdulillah. Kita tengok yang seterusnya. Manusia hendaklah sentiasa bersangka baik kepada Allah dalam perkara qada dan qadar. Okay, setiap manusia akan melalui perkara qada dan qadar ni. Kena ingat, tak ada orang yang terkecuali. Sebab kita sebagai manusia, kita akan melalui perkara qada dan qadar ni. Dan kita wajib beriman kepada qada dan qadar. Kita tengok yang seterusnya. Tahukah anda? Okey, yang pertama ni, usaha dan ikhtiar tanpa berdoa tidak dianggap tawakal tetapi merupakan kesombongan. Okey, faham tak? Maksudnya apa? Maksudnya kalau awak berusaha dan awak dah berikhtiar tapi awak tak doa. Maksudnya usaha dan ikhtiar tu dah ada tapi awak tidak berdoa. Ini tak dianggap tawakal. Kerana apa? Kerana itu merupakan kesombongan. Kenapa sombong? Sombonglah sebab kita nakkan sesuatu, kita kena memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, kita kena usahalah dan kita kena ikhtiar. Janganlah kita sombong. Jangan kita rasa sesuatu yang kita dapat tu atas diri kita. Tapi sebenarnya sesuatu yang kita dapat tu memang dengan usaha kita tapi dengan keizinan daripada Allah. Kita kena ingat tu. Jadi jangan lupa yang tu. Okey, yang kedua. Manakala berdoa tanpa usaha dan ikhtiar juga tidak dianggap tawakal tetapi merupakan kemalasan. Okey, boleh faham tak ayat nombor 2 ni? Okey, maksudnya kalau kita berdoa tapi kita tak ada usaha dan kita tak ikhtiar, itu tak dianggap tawakal tapi merupakan malas lah. Dia ibarat macam awak nak jadi pelajar cemerlang ataupun awak nakkan sesuatu barang ke, nakkan sesuatu, tak kira lah apa yang awak nakkan. Okey, awak hari-hari awak berdoa tapi awak tak pernah usaha, awak tak pernah ikhtiar. Itu dikira malas lah. Sebabnya dia berdoa tapi dia tak usaha, dia tak ikhtiar. Dia tak cuba cari jalan macam mana cara nak dapatkan sesuatu yang dia nak tu. Boleh faham? Okey, kalau boleh faham, kita tengok yang seterusnya. Okey, bacaan istirja'. Okey, bacaan istirja' ni sesuai digunakan apabila ditimpa musibah. Tak kira lah apa-apa musibah seperti kemalangan ke, jatuh longkang ke, apa-apa musibah. Kalau musibah sahaja boleh kita guna ayat ni, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, boleh faham? Okay, bacaan istirja' ni sesuai diguna time bila? Okay, sesuai diguna semasa
ditimpa musibah. Okey, itu saja untuk pelajaran kita di unit 2 pada hari ini, iaitu maksud beriman kepada qada dan qadar. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.